wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Adham bin Ma'ali, nombor metrik 073571. Jadi saya ingin membahaskan tentang isu pergaulan bebas di dalam kalangan remaja, di mana kita perlu tahu dahulu apa itu pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini merupakan salah satu penyakit yang melanda umat manusia pada masa kini, terutama pada zaman pasca modernisasi. Dan semestinya lah pergaulan bebas ini sudah menjadi kebiasaan buat pandangan masyarakat, terutama bagi golongan remaja. Jadi penularan bagi masalah pergaulan bebas ini disebabkan kurangnya didikan agama dan pergaulan antara remaja tanpa mengira jantina, menyebabkan generasi muda yang baru mudah terpengaruh dan juga memberi impak atau kesan yang negatif seperti seks bebas, menarkoba, kehidupan di larut malam dan lain-lain. Jadi boleh dikatakanlah sememangnya istilah ini diadaptasikan daripada budaya barat, di mana setiap individu, terutama bagi remaja-remaja yang muda yang terlibatlah, di mana mereka diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang hanya berdampak kepada negatif, seperti contoh yang tadi. Dan remaja ini juga tanpa ada pun rasa takut untuk menyalahi undang-undang yang ada dalam masyarakat, dan boleh dikatakan perkara tersebut hanya dijadikan remeh-temeh bagi mereka. Jadi dalam erti kata lain, kebanyakan golongan remaja tersebut boleh dikatakan juga merupakan sama ada dalam lingkungan umur sekitar 12 hingga 21 tahun, di mana mereka ini dalam fasa peralihan yang menuju kepada kematangan. Juga merupakan pergaulan dari maksud proses interaksi antara individu ataupun boleh dikatakan antara individu yang bukan muhrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Nur Azim bin Amran yang bernombor metrik 073226. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk isu pergaulan bebas di kalangan remaja. Di sini saya akan memberikan 3 objektif utama daripada analisis kajian yang telah kami buat. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor pergaulan bebas di kalangan remaja. Dan yang kedua pula ialah menganalisis peranan institusi terhadap isu pergaulan bebas di kalangan remaja. Dan yang ketiga ialah mengkaji kesan-kesan isu pergaulan bebas di kalangan remaja. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan tugas seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Kasmuri, nombor metrik 073329. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Haris Suleiman Rosman, nombor metrik 071990. Jadi terdapat 2 faktor yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja, iaitu ibu bapa dan juga rakan sebaya. Jadi faktor yang pertama adalah faktor ibu bapa. Hasil analisis soal selidik yang telah kami lakukan, terdapat 3 daripada faktor ibu bapa, iaitu kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan juga anak-anak. Seterusnya, krisis rumah tangga yang berlaku dalam institusi keluarga itu sendiri. Dan akhir sekali, kekangan masa ibu bapa dan juga anak-anak. Okey, itu saja. Seterusnya, faktor kedua dalam pergaulan bebas dalam kalangan remaja ialah rakan-rakan atau rakan sebaya. Hasil analisis soal sidik dalam rakan sebaya
ialah yang pertama, remaja ni lebih suka mengadu masalah kepada rakan sebaya mereka. Yang kedua, rakan sebaya dapat memberikan perkara negatif kepada remaja di saat waktu rapang mereka. Yang ketiga, remaja ini terlalu mudah untuk terpengaruh dengan pemikiran kolok yang ditanam oleh rakan sebaya mereka. Jadi demikianlah hasil analisis yang kami dapat berkaitan ibu bapa dan juga rakan sebaya yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syukri Aiman bin Syukri, nombor metrik 074521. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit peranan yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam menangani gejala isu sosial di kalangan remaja. Okey, pihak kerajaan boleh memainkan peranan yang penting dalam menangani permasalahan remaja ini. Kerana kerajaan ini mempunyai autoriti dalam negara, kata apa, dia mempunyai kuasa. Kuasa sumber kewangan dan boleh menggubal undang-undang. Jadi cadangan saya adalah kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang mengenai isu gejala sosial ini, supaya remaja takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan juga kerajaan juga boleh juga membuat satu program kesedaran bagi macam seperti penagih dadah ke ataupun apa, dan kepada yang belum terlibat dengannya untuk elakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara berikut. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazif bin Muhammad Izaki, nombor metrik 072876. Jadi saya akan menceritakan tentang peranan masyarakat dalam menangani isu pergaulan bebas di kalangan remaja. Jadi antara peranannya adalah, yang pertama, masyarakat perlu membuat kempen ataupun program keramaian atau kemasyarakatan seperti qiyamul lail ataupun solat jemaah ataupun program gotong royong. Yang kedua, masyarakat perlu menjadi contoh kepada para remaja zaman sekarang, terutama golongan-golongan dewasa. Dan yang ketiga adalah masyarakat tidak perlu segan silu dan perlu berani untuk menegur mereka yang melakukan pergaulan bebas ini ataupun melalui kuasa ahli rukun tetangga. Jadi saya serahkan tugasan seterusnya kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizamuddin bin Osman, nombor metrik 074733. Saya akan menerangkan berkenaan dengan peranan media massa. Apa-apa sahaja medium yang bergerak dalam masyarakat mempunyai tanggungjawab sosial yang besar dalam membawa masyarakatnya ke arah yang lebih bertamadun dan bukannya menjatuhkan martabat atau merosakkan masyarakat. Dalam konteks masa, pengaruh media massa akan dipengaruhi dari sejauh mana pengguna media memiliki pengetahuan yang cukup dan menghargai dengan baik media itu sendiri. Justru, media massa sama ada media cetak atau elektronik sememangnya memainkan peranan dalam membentuk kehidupan masyarakat kini. Media massa perlu memainkan peranan dalam dakwah, penerapan nilai murni dan memberikan maklumat yang benar. Inilah teras utama untuk melahirkan masyarakat yang aman, bahagia dan hidup harmoni serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Media seumpama sebilah pisau yang jika digunakan untuk tujuan yang baik dapat memberikan manfaat. Tetapi jika digunakan tujuan jahat, maka akan memberi mudarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas bin Rahimi, nombor metrik yang diberi 074696. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang dapatan kajian, iaitu analisis kajian untuk tajuk kami. Untuk objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti faktor-faktor pergaulan bebas di kalangan remaja. Kajian kami mendapati seramai 50% responden yang bersetuju bahawa krisis rumah tangga yang berlaku dalam institusi kekeluargaan menyebabkan anak-anak remaja keluar dari rumah
dan terlibat dengan gejala sosial. Manakala seramai 50% juga responden yang bersetuju bahawa rakan-rakan memberi impak negatif kepada anak-anak. Selain itu, pada objektif yang kedua, iaitu menganalisis peranan institusi terhadap isu pergaulan bebas di kalangan remaja, kajian mendapati seramai 35% bersetuju bahawa memperkasakan lagi silibus pembelajaran dalam sistem pendidikan, iaitu moral dan keagamaan. Manakala seramai 32% juga bersetuju bahawa kurangnya kawalan dalam bidang penyiaran. Dan yang terakhir, seramai 33% setuju dengan jaringan sesawang internet yang sukar dikawal, terutamanya dalam membawa unsur-unsur negatif di kalangan remaja. Saya Ahmad Mezakum bin Muhammad Radi. Saya akan menyarankan bagi Carta Pai Rajah 3.0. Berdasarkan Rajah 3.0 iaitu mengkaji kesan-kesan isu pergaulan bebas di kalangan remaja, kajian mendapati 47% setuju bahawa pegangan agama yang rapuh membuatkan remaja mengambil jalan mudah dalam menyelesaikan masalah apabila terjebak dalam gejala sosial. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahmi bin Marzuki, nombor metrik 074971. Saya akan membentangkan kesimpulan daripada tajuk isu pergaulan bebas dari kalangan remaja. Analisis data daripada kajian ini dapat mengenal pasti 6 faktor utama yang mempengaruhi golongan remaja ini terjebak dalam pergaulan bebas, iaitu faktor pertama ialah rakan-rakan, faktor kedua ibu bapa, faktor ketiga media massa, faktor keempat institusi pendidikan, faktor kelima kerajaan dan faktor keenam daripada diri sendiri. Ini menjadi salah satu cabaran bagi kita semua untuk memimpin golongan remaja ini ke arah yang lebih bermoral dan berakhlak mulia seperti yang terkandung di dalam buku negara. Ini kerana pergaulan bebas yang berlaku adalah bertentangan dengan nilai norma di dalam komuniti di Malaysia. Justru itu, semua pihak haruslah bergabung tenaga untuk menangani masalah pergaulan bebas ini yang berleluasa di kalangan remaja.